Sabbihisma rabbika. Apa yang dimaksudkan dengan rabbika? Tuhanmu. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhanmu? Ya. Ini juga elok kita dalami sedikit supaya kita mantapkan pemahaman kita. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang biasa kita gunakan, kita kurang menghayatinya dan kita kurang memahaminya. Apa artinya Tuhan? Apabila kita kata Allah sebagai Tuhan, apa artinya Tuhan? Tuhan mempunyai 3 sifat yang perlu ada dalam pemahaman kita apabila kita menyebut perkataan Tuhan bagi Allah. Allah bersifat sebagai Tuhan, yakni sebagai pencipta, pemilik dan pengurus. Ini yang dimaksudkan dengan Tuhan, atau dalam perkataan Arabnya Rabb. Sabbihisma rabbika. Rabb. Apa artinya Rabb? Ya, itu yang kita kata tadi, pencipta, pemilik dan pengurus. Maka Allah adalah pencipta segala sesuatu, pemiliknya dan pengurusnya bagi segala makhluk yang ada di alam ini. Ya. Tentang sifat ketuhanan Allah sebagai Rabb, ya. Hal ini diakui oleh orang-orang musyrikin, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Mekah. Diakui, mereka mengakui hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Surah Luqman ayat yang ke-25. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, yakni bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah. Siapakah yang menciptakan? Itu salah satu daripada sifat Rabb, ketuhanan Allah yang kita telah sebutkan tadi. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Mereka akan berkata Allah. Siapa yang mencipta langit bumi? Mereka kata Allah. Siapa yang mencipta mereka? Mereka kata Allah. Ini adalah kepercayaan orang-orang kafir Quraisy, ya, terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka mengakui bahawa Allah adalah pencipta. Pencipta langit bumi, pencipta mereka, pencipta manusia dan segala. Pemilik dan juga pengurusnya. Cuma kita mendapati bahawa orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah, dalam keadaan mereka mengakui ketuhanan Allah, mereka jatuh dalam kesyirikan. Bagaimana? Ini mengenangkan hakikat bahawa walaupun mereka mengakui ketuhanan Allah, Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengurus, mereka dalam masa yang sama menyekutukan Allah dengan menyembah selain daripada Allah, dengan menyeru selain daripada Allah. Kenapa hal ini berlaku? Kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa ini akibat kejahilan mereka, ya, kejahilan orang-orang kafir Quraisy. Kerana hakikat bahawa kalau kita sudah mengakui bahawa Allah itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, pemilik dan pengurus, hal ini sebenarnya menuntut supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah, supaya kita menyembah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sembahan yang lain. Itu sebenarnya tuntutan ke atas kita kalau kita dah mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau kita dah mengakui bahawa Allah lah yang mencipta langit dan bumi, mencipta segala yang ada di dalam dunia ni, ini sebenarnya menuntut supaya kita menyembah kepada Dia dan tidak menyeru selain daripada Allah. Tetapi kalau seorang itu seperti mana yang dilakukan oleh orang musyrikin, kalau dia menyekutukan Allah dengan menyeru, ya, meminta, berharap kepada selain daripada Allah, ya, itu adalah satu perbuatan syirik yang berlaku akibat kejahilan orang itu, ya. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Kita lihat Allah menuntut supaya kita menyembahnya kerana sifat pencipta yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala.